Alright, what's up guys? So welcome back to this channel. Okay, so thank you so much pada orang yang dah tengok video yang before this, dan insyaAllah saya akan buat more content macam ni lah. Okay, so hari ni kita nak berbincang sedikit lah pasal topik macam mana you guys nak berniaga tanpa ada modal ataupun modal yang sangat rendah. Okay, question ni saya selalu dapat lah. Saya tak ada modal, saya tak tahu nak jual apa, saya nak berniaga tapi takut cost terlalu tinggi, and then perlu tak saya tinggalkan kerja saya full time and then fokus dekat business. Okay, saya akan jawab soalan-soalan tu semua dekat sini lah. Kita mulakan. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh klik button subscribe di bawah, dan juga korang boleh klik button like, turn on the bell notification, dan juga share dekat kawan-kawan korang yang memerlukan. Okay, kita akan mulakan dengan topik kita hari ni. So topik hari ni adalah kita akan bercakap pasal boleh ke buat berniaga tanpa ada modal ni sebenarnya. Bukanlah dia persepsi tanpa ada modal tu sebenarnya kita kena buang tepi dulu. Dia bukanlah tak ada modal, tapi mungkin dia lebih kepada low cost lah. Low cost ni mungkin tidak mencecah sampai beribu-ribu, mungkin sangat rendah yang orang pun tak expect macam oh ini je boleh start berniaga. Kita start berniaga, oh boleh dengan macam ni saja, macam ni saja. So untuk terms zero cost ni is really subjective lah. It depends macam mana. Okay, tetapi apa you guys boleh expect adalah korang mungkin boleh start berniaga dengan modal yang terlalu tinggi. So nombor satu, kalau tanya saya, bila you nak memulakan perniagaan sendiri, research sendiri kepada apa yang you nak jual, apakah demand yang ada, market nak tak produk ni. Okay, so research yang pertama lah. Lepas tu sebelum you guys memulakan orang kata marketkan lah, senang cerita, kena ada testing daripada a certain people, dan juga apa you guys boleh buat, you guys tak boleh market. Okay, persoalan yang saya suka adalah perlu tak saya tinggalkan kerja saya full time untuk fokus dekat berniaga. Jawapan saya, risiko tu terlalu tinggi. Jangan ambil dalam berniaga ni, jangan ambil terlalu tinggi sangat risiko, sebab macam-macam boleh berlaku. So macam-macam boleh berlaku tu meaning that mungkin bisnes tu tak menjadi ataupun dia tidak profitable dalam masa terdekat. Jangan expect that you market hari ni esok dapat sale, ataupun bulan ni terus dapat juta-juta. Tak ada. It's not like that. Dia mungkin ada proses dia, kena buat marketing, kena buat pengenalan. Jadi untuk perniagaan yang macam ni, ataupun you guys yang orang kata apa, takut sangat nak start berniaga, first adalah you guys boleh gunakan beberapa konsep ni lah. Okay, first adalah normal dropship. Orang selalu guna dropship lah. Dropship sebagai platform untuk dia orang start menjual. Adakah dia boleh this product boleh go further, kan? So bagusnya tentang dropship ni, dia tidak memerlukan kos yang sangat tinggi. Daripada segi ada barang, korang pegang barang, tak perlu. Korang tak perlu order barang yang sama, order quantity. So korang tak memerlukan MOQ tu. Jadi korang hanya perlu buat marketing saja. Meaning that korang create satu korang punya kedai, letak dalam Facebook, Instagram, ataupun you guys perlu orang kata apa, buat website. Okay, so usually orang menggunakan ni lah, Shopify, WooCommerce, Easy Store, nama-nama ni lah, Yeza, menggunakan landing page dan juga ataupun store online korang lah. Lepas tu korang hanya perlu marketkan sahaja. Okay, tetapi ada juga dia punya risiko dia adalah kadang-kadang bila kita dah buat, dia tidak memberi impact yang baik pada awalnya, and then secondly adalah mungkin competitor you dengan dia, you kena identify sendiri lah. Tetapi dropship adalah one of the best, one of the best start lah. Okay, untuk you guys memulakan perniagaan. Mungkin korang tak nak ada pening kepala dekat pegang barang, pegang stok tak habis apa semua kan. Jadi korang hanya perlu marketkan dulu, sebab dalam berniaga ni first you need to know macam mana korang nak marketkan produk, dan juga macam mana korang nak jual produk. Dua ni kena benda paling penting lah dalam perniagaan. Kalau tak ada dua ni, korang tak ada dua ni, and then nombor dua, apa you guys boleh buat lah, jadi agent kepada produk yang dah berjaya. Kebanyakan ni memang ramai yang buat benda ni. Jadi agent kepada produk ini, produk makanan, produk kecantikan, produk kesihatan, produk macam-macam produk kan. Jadi agent. So sebab apa? First, you guys akan dapat support system daripada HQ ataupun founder tu sendiri. Lepas tu apa you guys boleh expect adalah dia orang akan monitor daripada segi performance apa semualah. Kalau korang betul-betul bagus, okay lah, korang boleh di acknowledge. Tapi kalau korang tak perform, maybe dia orang boleh tolong korang daripada segi apa yang korang lepas. Adakah daripada segi marketing, adakah daripada segi
daripada segi menjual. So it depends, it depends lah macam mana strategi. Yang bagusnya tentang menjadi ejen berbudak adalah HQ dah spend dekat marketing, and then diorang dah ni lah buat the product tu well known, dah kenal, orang dah kenal, senang untuk orang tengok. Tetapi you guys kena hati-hati juga dalam pemilihan menjadi ejen kepada satu produk. First adalah kena tengok produk tu sendirilah, produk tu betul ke tak, produk tu diiktiraf ataupun ada lesen-lesen yang sepatutnya lah. Nombor 2, you guys kena make sure that HQ tu tidak hanya janji kosong saja. Meaning that kalau dia cakap dia akan bantu korang marketing semua, okay, make sure diorang buat benda tu. Make sure. Kadang-kadang kita ni terpedaya dengan janji-janji macam tu kan. So you guys kena buat study sendirilah. Jangan terlalu cepat into conclusion. Okay, so itu 2 yang you guys boleh consider sebagai pemula lah. Okay, and then apa yang you guys boleh buat adalah nombor 2, you guys boleh buat business service berdasarkan kemahiran ataupun expertise yang you ada. Okay, maksudnya contoh kalau korang power melukis, jadikan dia sebagai perniagaan you guys kan. Mungkin itu adalah kekuatan you guys kan. So jadikan dia sebagai tempat untuk you generate income, berniaga lah. Okay, kalau you pandai fotografi, then teruskan. Boleh buat video, edit video, teruskan. And then boleh buat macam-macam lagi, kisahlah apa-apa kan, ataupun accounting kan, buat tu dulu. So you guys boleh jadikan tu sebagai part time things to do dulu. Sebab kita tak tahu kan, kalau you berhenti kerja awal and then you tak ada security, nanti you akan flat lah. Saya tak nak tunjuk yang indah saja, saya akan tunjuk juga mana yang tak indah dia. So tak indah tu you guys kena hadapi lah. So kalau nak hadapi tu macam mana, kenalah berniaga dulu and then tahu. Ataupun macam mana kalau nak tahu lain adalah follow orang-orang yang follow orang-orang yang dah pernah berniaga, dah pernah fail dan juga pernah dapat result. Contohnya bolehlah subscribe channel saya dan juga dapatkan konten-konten sebegini lah. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk beri yang terbaik. Okay, so back to the question balik adalah kalau ada kepakaran sesuatu, teruskan buat. Kalau tak ada, maybe ada certain yang you guys boleh buat lah. Tak semestinya jual produk saja, korang boleh jual kemahiran you guys sendiri. Dia lebih kepada masa lah. Kalau korang pandai accounting, macam saya tadi accounting kan, ada orang dia tak nak ada headache dekat accounting kan, sebabkan benda tu remeh tapi perlu. Okay, for me dia remeh tapi perlu. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya boleh kena hire orang, ataupun saya kena belajar sendiri, ataupun saya kena hire freelance ke, tak kisahlah macam mana. So setakat ni macam saya kena belajar dulu before saya hire orang. So itu cara saya. Tapi ada certain yang saya memerlukan expertise, seperti macam accounting, saya cakap sendiri accounting. So itu you guys boleh jadikan juga sebagai kemahiran. Okay, so macam mana you guys nak start tu, ini adalah cara-cara dia. You guys boleh mulakan dulu. Okay, tak perlu berhenti kerja. Okay, so ambil faktor-faktor ni sebagai you punya kekuatan untuk meneruskan lah motivasi berniaga itu kan. Kadang ada yang tak start lagi, tapi ada yang dah mula tapi dia tidak tahu ke mana arah pergi. Harap video macam ni membantulah untuk you guys. So kalau korang perlukan konten-konten macam ni lagi ataupun ada soalan, boleh tanya di ruangan comment section lah. InsyaAllah saya akan jawab. Dan juga kalau you guys nak belajar banyak benda lagi macam saya cakap tadi, bolehlah subscribe dan juga turn on bell notification supaya you guys tak miss apa-apa video yang saya post lah, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak sebab terus menonton sampai sekarang, dan juga have a good day, selamat berniaga dan teruskan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.